Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini saya akan sambung untuk perbincangan Sahih Bukhari pada muka surat 789 kitab ni lah, iaitu bab yang ke-42. Bab yang ke-42. Bab ma jaa anna al-a'mal bin niyyah wal hisbah. Situ kan? Bab ma jaa anna al-a'mal bin niyyah والحسبة ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى كل يعمل على شاكلته على نيته نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال ولكن جهاد ونية. Bab yang ke-42. Amalan itu dikira mengikut niat dan keikhlasan. Setiap orang mendapat apa yang diniatkannya. Jadi kena tanda lah. Amalan itu dikira mengikut niat. Itu satu bahagian. Tanda garis di bawah. Mudah untuk perbincangan selepas ini. Kemudian hisbah, yakni keikhlasan, itu tanda juga. Itu bahagian kedua daripada tajuk. Semua ni kita akan bincang selepas ini. Dan yang ketiga, setiap orang mendapat apa yang diniatkannya. Itu garis bawah juga, garis di bawah. Jadi termasuk di dalamnya, mana termasuk di dalam niat itu adalah iman, wudu, sembahyang, zakat, haji dan segala hukum hakam yang lain. Segala hukum-hukum yang lain. Allah berfirman yang bermaksud setiap orang beramal mengikut caranya. Jadi mengikut caranya maksudnya mengikut niatnya. Mengikut caranya tu maksudnya mengikut niatnya. Itu dari segi syarahnya. Perbelanjaan seseorang terhadap keluarganya dengan ikhlas adalah sedekah. Nabi SAW bersabda, maksudnya. Tetapi yang tetap ada ialah jihad dan niat. Ini semua ni kita akan bincang kemudian apa maksudnya. Cumanya untuk pemahamannya, bab ini ada 3 fasal. Pertama sekali, setiap amal itu dengan niat. Yang kedua, hisbah. Hisbah ni mana mengharapkan pahala. Maknanya ikhlas lah. Hisbah tu setengah ulama kata ikhlas, setengah menyebutkan mengharapkan kelebihan pahala dari sisi Allah. Dan yang ketiga, mana setiap perbuatan itu berdasarkan kepada niat dia untuk dapat pahala. Itu 3 perkara yang menjadi topik, yang menjadi perkara penting dalam tajuk ini. Baik, di bawah tajuk ini Imam Bukhari kemukakan 3 riwayat. Kita kena baca dulu riwayat ni semuanya, baru kita boleh bincang, baru kita boleh nampak. Baik, riwayat pertama iaitu riwayat yang ke-54. Cuba tengok. Wa bi qala hadatsana Abdullah ibn Maslamah qala akhbarana Malik an Yahya bin Sa'id an Muhammad ibn Ibrahim an Alqamah ibn Waqqas an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu bin-niyyah wa likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih
wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Imam Bukhari dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Umar bin Al-Khattab bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, amalan-amalan itu dikira dengan niat, dan setiap orang mendapat apa yang diniatkannya. Sesiapa yang hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dikira kepada Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang hijrahnya adalah kepada dunia untuk dicapainya, atau kepada perempuan untuk dikahwininya, maka hijrah itu adalah kepada apa yang dia telah berhijrah kepadanya. Baik, hadis yang kedua iaitu hadis yang ke-55. Wa bihi qala hadatsana Hajjaj bin Minhal qala hadatsana Syu'bah qala akhbarani Adi bin Thabit qala sami'tu Abdullah bin Yazid qala sami'tu Abdullah bin Yazid an Abi Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqa ar-rajul ala ahlihi yahtasibuha fahuwa lahu sadaqah. Imam Bukhari dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis daripada Abi Mas'ud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, apabila seseorang berbelanja terhadap keluarganya dengan ikhlas dan mengharapkan pahala daripada Allah, maka ia menjadi seperti sedekah baginya. Jadi perbuatan rutin itu jadi sedekah, nilai itu nilai sedekah. Baik, hadis yang ketiga iaitu hadis yang ke-56. Wa bi qala hadatsana Al-Hakam bin Nafi' qala akhbarana Syu'aib 'an Az-Zuhri qala hadatsani Amir bin Sa'd an Sa'd bin Abi Waqqas annahu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'al fi fami imra'atik. Imam Bukhari dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau meriwayatkan kepadanya, yakni kepadanya ni maksudnya kepada Amar, itulah Amar bin Sa'ad itu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidak engkau belanjakan apa-apa dengan ikhlas kerana Allah, melainkan akan diberi pahala untukmu kerananya, termasuk juga apa yang engkau masukkan, yakni engkau suapkan ke dalam mulut isteri, maknanya perbelanjaan keluarga tu. Hal tu pun dikira sebagai pahala sedekah. Ini tiga hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari di bawah bab yang ke-42 ni, bab yang ke-42. Okey, cuba kita tengok nota 561 tu. Jadi sebelum kita pergi pada perbincangan hadis, menjadi kebiasaan lah, kita kena bincang dulu tarjamatul bab, iaitu profil bab itu. Kena tahu dulu Pertama sekali, nota 561, perkaitan dan kesinambungan bab yang ke-42 dengan bab-bab sebelumnya, sebab kita ni berada di akhir perbincangan Kitabul Iman. Baik, perkaitan dan kesinambungan bab ini, yakni bab yang ke-42 ni dengan bab-bab sebelumnya. Baik, di bawah bab yang ke-41, bab sebelum ni, kita bincang terakhir pada minggu lepas itu, Imam Bukhari telah mengemukakan satu hadis. Di dalamnya tersebut rombongan Abdul Qais, yang mana mereka telah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menceritakan amalan-amalan yang menjamin mereka dapat masuk syurga apabila mereka mengamalkannya. Maka baginda menyuruh mereka melakukan beberapa perkara dan melarang mereka daripada melakukan beberapa perkara, khususnya yang berkaitan dengan arak. Itu kita bincang dah sebelum ni. Baik, melalui bab ni, bab yang ke-42 ni, Imam Bukhari hendak menyatakan bahawa amalan-amalan yang tersebut di dalam hadis yang ke-53, hadis 53 tu hak terletak di bawah bab 41 hak sebelum ni, hak sebut tentang rombongan Abdul Qais itu. Itu maksud hadis yang ke-53. Di bawah bab yang ke-41 itu baru menjamin seseorang masuk surga apabila ia melakukannya dengan niat yang betul. Jadi semua hak bicara sebelum ni tu, bab amal tu, semua tu akan dapat faedah dunia akhirat
kalau dilakukan dengan ikhlas. Imam Bukhari juga mahu menyatakan semua perkara yang telah dikemukakan olehnya melalui sekian banyak bab sebelum ini memang merupakan cabang-cabang besar iman, tetapi ia baru dikira sebagai cabang-cabang besar iman apabila dikerjakan dengan penuh ikhlas kerana Allah. Nak ayatnya Imam Bukhari, nak ayatnya dia sebut sebelum ni tu, semua tu baru dikira bermanfaat untuk manusia dunia akhirat kalau dia lakukan kerana niat yang betul-betul ikhlas kepada Allah. Kalau tidak akan sia-sia. Itulah perkaitan di antara bab yang ke-42 ini dengan bab 41 sebelumnya, juga dengan bab-bab sebelum ini. Jadi kalau kita tengok Kitabul Iman ni, mula-mula ni kita ngaji kita bertajuk mula-mula Kaifa Kana Badul Wahyi, kemudian Kitabul Iman, ada hadis ni. Hadis ni ada dah. Hadis pertama lagi. Wak mari pula di ujung ni. Sebagai nak ikat, orang panggil menyipu lah kita kata. Kena ingat molek hak kita ngaji sebelum ni, semua tu berharga, ada nilai kalau ikhlas. Imam Bukhari nak simpul begitulah. Baik, tak apalah. Cuba kita tengok. Antara tujuan Imam Bukhari mengadakan tajuk bab yang ke-42 ini. Jadi para pensyarah Sahih Bukhari mengemukakan berbagai-bagai pandangan berhubung dengan maksud Imam Bukhari mengadakan bab ini. Ini beberapa pandangan pensyarah-pensyarah kitab Sahih Bukhari. Apa hikmah Imam Bukhari ada ke bab ini, mengemukakan hadis yang sama? Satunya, ini antara tokoh yang syarah kitab Bukhari, Ibnu Battal. Beliau berpendapat tujuan Imam Bukhari mengadakan bab yang ke-42 ini ialah untuk menolak pegangan golongan Murji'ah. Mereka mengatakan iman hanyalah ucapan dengan lidah, tiada kaitannya dengan keyakinan di dalam hati. Apabila seseorang mengucapkan la ilaha illallah, itu sudah memadai untuk menjadikannya seorang mukmin. Tidak perlu ada di dalam hatinya kepercayaan dan keyakinan terhadap apa yang diucapkan itu. Jadi kalau kita baca ni kita rasa pening. Dulu lagu lain. Kayak dulu, kayak Murji'ah ni kita duk bincang sebelum ni. Murji'ah ni hati saja, tak ada kaitan dengan ucapan, tak ada kaitan dengan perbuatan zahir. Jadi seseorang yang bercakap dengan ucapan kufur tak jadi kufur kalau hati dia tu tetap di atas iman. Kalau seorang itu melakukan amalan-amalan yang kufur tetapi hati dia tetap di atas iman, dia sedikit pun tidak menjejaskan iman. Hak tu hak kita bincang sebelum ni. Jadi pada kali ini Ibnu Battal disebut sini, Murji'ah ni dia ada pula pecah dia. Orang panggil mazhab dia. Dia sebenarnya tiga. Kalau kita tengok dalam kitab sebelum ni anda tidak sebut tu sebabnya kita nak bincang apa yang disebut oleh pensyarah-pensyarah Bukhari. Jadi hak ni dia gini. Yang pertama hak kita bincang sebelum ni, antara ciri khusus ataupun asas kepada akidah Murji'ah ini bahawa iman itu hanya tasdik dalam hati saja. Hak tu hak sebelum ni. Tapi ada juga orang panggil aliran Murji'ah ni yang mengatakan bahawa iman itu adalah tasdik beserta dengan ucapan sahaja. Ada juga hak yang ketiga ni bahawa iman itu hanya ucapan sahaja. Kalau tidak tasdik dalam hati pun tak apa, hanya ucapan. Tiga jenis. Jadi hak kita nak bincang ni, hak ni lah, hak bahagia mengikut Ibnu Battal ni. Jadi kata Ibnu Battal, tujuan Imam Bukhari mengadakan bab ini ialah untuk menolak pegangan golongan Murji'ah. Apa dia yang hendak ditolak pegangan yang macam mana? Murji'ah mengatakan iman itu hanyalah ucapan dengan lidah sahaja, tak ada kaitan dengan keyakinan dalam hati. Kena ingat dalam Murji'ah ni, hak amalan dengan tangan, dengan kaki, dengan mata, semua selain daripada lidah tu, semua tidak berkait dengan iman. Tetapi hak berkait dengan iman ni sama ada hati sahaja ataupun hati bersama ucapan atau ucapan sahaja. Tiga tu. Jadi maknanya amalan manusia hak lain yang menggunakan anggota-anggota zahir ini, dia panggil amal jawarih itu, hak tu tak berkait dengan iman. Buatlah, awak boleh berlakon, awak boleh buat apa saja, asalkan hati awak ataupun tutur kata awak itu tegak di atas iman, maka dia tidak jadi rasa akidah. Ni ulama kata memang salah besar.
ni terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kata Ibnu Battah nak tolak hatulah. Jadi bila seorang itu kata la ilaha illallah dengan sebutan, hati dia tak terima pun tak apa. Kan pelik itu. Ni Murji'ah. Jadi sebab tu Imam Bukhari sebut pertama sekali setiap amal tu dengan niat. Niat tu hati lah. Kemudian hisbah, mengharapkan pahala. Hak tu pun niat juga. Kemudian setiap perkara itu berdasar pada niat dia. Imam Bukhari sebut fadakhala fih, termasuk dalam niat itu iman. Wudu. Kan wudu tu perbuatan tu. Mana Imam Bukhari cuba kaitkan iman itu niat, wudu tu kan perbuatan zahir, tu termasuk iman juga. Salat, zakat, haji, puasa, hukum-hukum lain. Jadi Imam Bukhari nak nyatakan di sini bahawa Ahlus Sunnah yang sebenar adalah Ahlus Sunnah yang beriman dengan hati, dengan kita kata lidah, dan juga dengan amal-amal perbuatan. Gabung tiga perkara tu, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayat tu kata Ibnu Battal. Yang kedua, Syekhul Hind Maulana Mahmudul Hasan berpendapat Imam Bukhari mengadakan dua bab terakhir bagi kitab iman setelah selesai membicarakan tentang iman dan segala macam amalan yang ada kaitan dengan iman. Beliau juga telah mengadakan beberapa bab berkaitan dengan keperluan menjauhkan diri daripada segala maksiat dan dosa. Jadi hak ni sebenarnya Imam Bukhari nak ayatnya dalam dua bab terakhir ni lah di sini ialah untuk menyatakan muka surat sebelah tu lah. Tujuan Imam Bukhari buat begini ni mana bab akhir ni, antara bab akhir ni dalam Kitabul Iman, dia ikat semula niat tu dan juga perbuatan-perbuatan zahir termasuk wudu dan semualah orang panggil amalan-amalan besar dalam agama tu dan hukum hakam, dia gabung sekali dengan niat dalam tajuk ni sebagai nak menyatakan bahawa segala, dan niat tu disebut ikhlas. Hisbah tu mana ikhlas. Dan boleh pahala tu berdasar pada niat lah. Kalau niat molek boleh pahala, niat tak molek boleh dosa. Bukan sekadar tak boleh pahala, boleh dosa. Bapa dia gabung gitu dalam bab ni sebagai nak menyatakan bahawa segala amal kebaikan termasuk juga iman, semua tu baru bererti dan menjadi dapat faedah apabila dikerjakan oleh seseorang dengan niat yang betul dan ikhlas semata-mata kerana Allah. Kalau niat ikhlas tapi tak betul cara buat, tak jadi juga. Dia panggil kaifiyat itu. Niat molek dah tu. Sebab tu ulama kata pokok bid'ah ni niat dia molek tapi cara tu tak kena. Sebab tu ulama kita tak persoal niat ahli bid'ah, yang dia persoalkan cara dia buat tu. Jadi mana niat dengan kaifiat dia mesti betul baru dapat. Dia tak boleh salah satu, dia kena kedua-dua. Tu Imam Bukhari nak ayat ni. Contohnya kita nak sedekah tapi tak tahu cara bersedekah. Niat tu molek dah nak sedekah, tak boleh pahala. Kalau boleh pun tak banyak. Orang lain waktu tubik seria juga tapi boleh pahala sampai 700 kali ganda. Tapi dia ni kerana jahil waktu tubik seria boleh pahala 10-15 sen. Apa tu? Sebab tidak ada ilmu dalam amalan. Baik. Dengan demikian juga dengan segala maksiat dan dosa, ia hendaklah dijauhi kerana Allah semata-mata. Ayat satu juga. Sebab kadang-kadang amal perbuatan yang baik ni kalau niat tak betul dia jadi maksiat perbuatan tu. Dia jadi boleh dosa. Cuba tengok fawailul lil musallin. Celaka orang semaya. Orang semaya tu dikatakan celaka. Sebab apa? Sebab semaya tak kena cara. Kerana mereka sahun ni mana lalai. Mana tidak ada usaha nak supaya hati dia ikhlas, hati dia tu khusyuk dalam semaya. Tidak ada usaha. Sedangkan khusyuk ni semua ulama kata khusyuk ni termasuk dalam mataqatul basyariyah. Khusyuk ni termasuk dalam kemampuan manusia. Khusyuk ni hadirat dia termasuk dalam sesuatu yang kita boleh usaha. Tiba-tiba tidak ada usaha ke arah itu, fawailul lil musallin. Celaka orang semaya jenis gitu. Tu hak semaya tu. Tapi tak kena dari sudut apa? Dari sudut kaifiat. Niat tu molek dah. Tapi cara tu tak kena. Jadi kena betul kedua-dua tu. Tanpa niat yang betul, tidak ada amal soleh yang berguna. Dan ia tidak dikira sebagai ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Niat yang betul dan ikhlas kerana Allah
adalah dua perkara yang amat penting untuk sesuatu amalan manusia diberi nilai oleh Allah. Yang ketiga, itu pandangan Syekhul Hind Mahmudul Hasan. Yang ketiga, Maulana Rashid Ahmad Al-Gangguhi, beliau berpendapat tujuan Imam Bukhari mengadakan bab ini, bab yang ke-42 ni, ialah untuk menyatakan pahala bagi amalan itu dia terhenti di atas niat. Boleh pahala kau tak boleh pahala, sesuatu amalan yang kita buat ni dia bergantung dengan niat kita. Kalau niat betul-betul lah boleh pahala. Kalau niat tak betul, walaupun semaya niat tak betul, kan ada kan orang lagi ni, sahabat saya cerita, guru saya pada sebut, dan kita pun sebenarnya pernah dengar juga, dengar di telinga sendiri masa peringkat sekolah menengah dulu. Bila ngaji hadis tu ingat tu, dia kata doa panjang sikit ni atau rumah orang kaya ni. Lepas mai ajak kan kena doa. Dia kata panjang sikit doa ni sebab rumah orang kaya ni, jangan buat pendek-pendek. Dia tak boleh fikir sendirilah, dalam otak dia gapo dia ada tu. Orang hok kecek gitu tu. Apa tu? Ada sesuatu yang dia nak dengan amalan tu. Tu terang tu. Boleh cak ibu jari kalau kecek lagu tu, tak boleh pahala tu. Tu niat tak ikhlas tu. Tu kan. Yang keempat, Maulana Zakaria berpendapat untuk mendapat pahala bagi amal yang dibuat, niat dan mengharapkan pahala hisbah diperlukan. Selain daripada kaifiat tu, niat dan mesti ikhlas. Niat tu ikhlas. Niat tu ada dah, tapi kena ikhlas. Dia gini, kenapa niat dan ikhlas ni berbeza? Sebab dia ada setengah perbuatan manusia tu, dia buat juga, tetapi tidak melalui niat, yakni bukan melalui maksud dan qasad, ataupun bukan melalui kesedaran. Misalnya orang yang tidur dia baca Quran, tak boleh pahala sebab dia ngegar tu. Orang yang langgar seseorang, kalau dalam kitab dia panggil al-qatlu bighairil am, bunuh dengan tidak sengaja, tidak dikira membunuh dia pergi memburu dia nak tembak rusa. Macam mana sebelah rusa tu ada orang rusa lari, kena orang tu mati kawan tu. Hak tu tidak dengan niat, sebab tu dia tidak berdosa. Hak masalah dia kena bayar pampasan itu hukum lain, tapi tidak dikira al-qatil dia tu. Sebab apa? Sebab tidak melalui niat. Padahal pembunuhan itu berlaku, tapi oleh kerana tidak melalui niat, melalui qasad, maka tidak dikira membunuh. Itu yang dimaksudkan di sini. Dan pahala bagi amalan itu baru dapat diharapkan apabila dilakukan dengan ikhlas. Jadi kalau niat tidak ikhlas, tak seharaplah boleh pahala, tak akan dapat pahala. Baik, sebab tu ulama ahli sunnah kata, bila dalam hadis Nabi ada disebut sesiapa yang buat sesuatu mengharapkan kelebihan, mengharapkan, orang panggil tawaran-tawaran fadilat yang disebut oleh Nabi, itu termasuk ikhlas tu. Man sama ramadanan imanan wahtisabah, siapa yang puasa ke atas dasar keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala. Maksud mengharapkan ganjaran pahala tu mana ikhlas tu. Sebab tak boleh harap pahala, kata ikhlas tak harap lah. Ana sebut gitu ni sebabnya ada setengah-setengah ulama sufi lah, dia kata siapa buat ibadat kerana mengharapkan pahala, maka hak tu tidak ikhlas. Sebab kita kena ibadat ni kerana Allah, bukan mengharapkan pahala. Hak tu tak betul tu. Hak tu tak betul tu. Mengharapkan pahala tu disebut dalam hadis. Jadi harap pahala ni apa dia maksudnya? Ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tak seharap pahala. Bila sebut harap, mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran, mengharapkan tawaran-tawaran kelebihan tu, maknanya hak tu dia sudah tersirat dah tu ikhlas tu. Gitu kan. Supaya kita lah hadirat bila kita kecek kena solat, kena baca Quran kita ni, tak payah sebut dah ikhlas tu barang asal. Tak payah duk kata baca Quran ni jangan tak baca. Dengan ikhlas tak perlu sebut dah situ ikhlas. Apa? Barang tahu dah. Kamu ni jahil nak kena rakyat sama ikhlas baru ti. Tak payah rakyat dah. Berak nah lagu tu no. Oh kata mari makan nasi makan awal. Lepas tu dia tanya lauk kena bawa di ke? Bila sebut makan nasi orang Kelantan ni dok, dia kena faham lah tu. Mugi bawa mulut dia. Dia kata lada-lada lagu mana sama lada.
Orang-orang lagu ni kena ayat betul, ajak makan nasi, sama lah ada ke apa mau beli kedai lagi. Tu. Jadi bahagian-bahagian lagu tu kalau dalam istilah balaghah Arab dia panggil kaedah kafaah, dia panggil. Takaffa ataupun kafaah. Iktifa, kaedah iktifa. Dalam bahasa Arab ada tu. Di segi ilmu balaghah dia panggil kaedah iktifa. Kita sebut sekara tapi dia termasuk dah lah yang berkaitan tu. Dia panggil kaedah iktifa. Kalau tak erti ni susah kita nak berkomunikasi dengan orang. No, kita royak gini, apa tu lagu mana ni? Laut lagu mana dia kata. Lepeh aja susah kalau orang lagu ni serabut buruk kita. Dia tak erti kaedah iktifa itu. Tuan ni pun gitulah juga. Bila sebut hisbah, makna termasuk ikhlas tu. Itu dia panggil termasuk iktifa tu. Tanpa ikhlas tiada amalan diterima dan tiada juga pahala. Ini bererti bagi Imam Bukhari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini innamal a'malu binniyat, mafhumnya innama thawabul a'mal binniyat. Sebenarnya nak dapat pahala amalan itu hanya boleh kalau niat tu ikhlas. Kalau niat tidak ikhlas tak boleh untuk dapat thawab pahala itu. Tu. Yang kelima, menurut sesetengah ulama, tujuan Imam Bukhari mengadakan bab yang ke-42 ini ialah untuk menyatakan niatnya yang baik dan keikhlasan. Imam Bukhari dia isyarat kepada dia sendiri. Kita bincang dah daripada awal dalam Kitabul Iman ini, tajuk-tajuk dah hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari ini, salah satu tujuannya nak serang ajaran salah. Kita sebut sama tu. Imam Bukhari nak serang, antara hak dia serangnya selain daripada Mu'tazilah, selain daripada Khawarij, hak paling kuat dia serangnya adalah kelompok yang memisahkan amal zahir dengan niat. Iman tu hanya niat sahaja ataupun niat sekali dengan iqrar. Amalan zahir tak termasuk dalam iman. Hak tu menjadi orang panggil sasaran serangan Imam Bukhari dalam tajuk-tajuk dah hadis yang dikemuka. Hak tu kita bincang sama dah hak tu. Imam Bukhari nak ayatnya, serangan saya itu bukan kerana ada masalah peribadi pun dengan puak-puak ni. Serangan yang saya buat tu ikhlas kerana Allah, nak menyelamatkan umat dan supaya puak-puak tu berfikir, bukan kerana ada masalah peribadi. Cuba tengok sini. Walaupun Imam Bukhari daripada awal Kitabul Iman lagi hingga ke akhirnya tidak henti-henti mengkritik golongan-golongan tertentu seperti Murji'ah, Mu'tazilah, Khawarij, Syiah dan lain-lain, namun niat Imam Bukhari baik dan beliau melakukan dengan hati yang ikhlas kerana Allah. Sama sekali Imam Bukhari tidak melakukan perkara itu dengan maksud nak hina sesiapa, tidak juga dengan maksud nak menonjolkan diri, nak jadi juara dalam isu ini, dan tidak juga nak mencari populariti, kemasyhuran, tidak. Niat dia kerana ikhlas. Ada setengah ulama kata begitu. Ia tidak lebih daripada mahukan kebaikan untuk setiap orang Islam. Maknanya Imam Bukhari buat gini ni untuk tazkirah diri dia sendiri dan untuk memaklumkan kepada anak-anak murid dia, buat apa-apa ni walaupun dalam bentuk serangan kepada pokok salah, serangan kepada ajaran salah, mendedahkan kesalahan orang-orang yang salah, khususnya dalam bab akidah, niat kena ikhlas baru boleh pahala. Sebab ada juga setengah orang dia buat sesuatu dia dengan maksud populariti, nak biar nampak dia ni berjuang. Sebab kali dia pakai kaedah khalif tu'raf dalam bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab ni orang Arab ni dia kata kalau nak sahur khalif tu'raf, kamu buat biar tak serupa orang, sahur selalu. No. Bukan maksud gitu. Tak boleh pakai kaedah tu. Tu kaedah tak ikhlas. Tapi kalau nak sahur kena buat gitu. Khalif tu'raf. Buat biar tak serupa dengan orang lain buat gini, kita buat lagu lain. Orang terkejut as-sahur selalu. Bukan dengan maksud tu. Imam Bukhari nak ayat tu. Yang keenam, bagi penulis, bagi Maulana sendirilah yang buat nota ini, dia kata bagi penulis mungkin juga Imam Bukhari hendak mengingatkan para pembaca kitabnya ini dan juga umat Islam secara keseluruhannya supaya sentiasa menjaga niat dan keikhlasan apabila melakukan sesuatu amalan yang baik atau menjauhi sesuatu perkara maksiat. Semua itu kita dapat pahala kalau buat dengan ikhlas. Jadi niat yang betul dan ikhlas hendaklah dijaga dari permulaan pekerjaan hinggalah ke akhirnya. Sebab niat kita ni dia boleh rosak di tengah jalan kalau tak jaga.
Niat kita hak di awal ni betul, kita kena jaga sampai mati. Sampai mati. Antara yang merosakkan niat adalah mengungkit, menyakiti orang yang kita buat baik, itu dia boleh merosakkan niat. Jadi niat kita dia boleh rosakkan itu. Jadi tak boleh pahala, bukan sekadar tak boleh pahala, hak dulu pun jadi hilang. Tu. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu musnahkan sedekah-sedekah kamu dengan mengungkit dan kamu melakukan perbuatan yang menyakiti orang yang kamu sedekahkan itu. Tu panduan yang Quran tunjuk pada kita bahawa kebaikan kita ni kalau rosak niat di tengah jalan, kalau tak betul lalu, dia boleh hilang pahala hak lepas-lepas, hak berkait dengan amalan itu. Jadi kena berhati-hati lah. Itulah agaknya rahsia di sebalik Imam Bukhari memulakan kitabnya ini dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sebab hadis nombor 1 dia hadis ni juga. Maknanya betul di peringkat awal, dan bila nak habis kitabul iman sebut pula. Makna sampai akhir kena betul niat ni. Kena jaga sama. Itu isyarat pada waktu. Dan menyudahi kitab al-iman ini dengan hadis yang sama. Baik. Cuba tengok nota 502 tu. 502 tu cuba tengok, ni masih lagi tarjamatul bab. Jadi Imam Bukhari bila disebut di akhir tajuk dia sebut mana? Dia kata perbelanjaan seseorang terhadap keluarganya dengan ikhlas adalah sedekah. Lepas tu dia kata, Imam Bukhari kata Nabi ada bersabda, maksud dianya tetapi yang tetap ada ialah jihad dan niat. Apa maksud? Tetapi yang tetap ada ialah jihad dan niat. Cuba tengok 502 tu. Jika diteliti tajuk bab yang ke-42 ni, bab majaa annal a'malu binniyah, bab yang membicarakan tentang bahawa segala amalan itu dikira dengan niat dan keikhlasan. Walikulli imri'in manawa, dan setiap orang dia akan dapat mengikut apa yang dia niatkan. Jadi bab ini boleh dibahagikan kepada 3 juzuk penting. Jadi hak tadi tu sebenarnya, tetapi yang tetap ada ialah jihad dan niat tu kita bincang kemudian lah tu. Cuma nak ayatnya pembahagian ana sebut tadi dalam tajuk 42 ni sebenarnya mengikut pensyarah-pensyarah Bukhari dia ada 3 fasal, 3 juzuk dalam tajuk ni saja. Juzuk pertama ialah al-a'malu bin niyah, segala amalan itu dengan niat barulah dikira. Kalau tidak niat, dosa pun tak boleh, pahala pun tak boleh. Sebab ni lah jenis tidur buah, dia kata dia tidur dengan kawan dia sepak kawan dia, patah gigi dalam masa tidur ni. Ataupun dia orang panggil tu dia kewa tangan dia tu kena hidung sain dia, duk tidur sekati darah hidung dia, nyerah seh-seh kawan ni darah habis hidung. Tak dosa tu. Lepas tu kawan dia nak buat mana, dia pun dia katak pula dia kata kawan dia kata tu dengan niat tu, sebab dia khabar tu dia tak serupa dengan kawan tu, sebab kawan tu timbuk dia tu dalam keadaan tak sedar, dia nak marah dia timbuk kawan tu bayang atas hidung juga. Lain tu hukum tak sama. Hak dia balas tu dalam keadaan kesedaran, dia buat dengan niat qasak tu, hak tu hukum lain tak serupa tu, walaupun sama-sama atas hidung tu. Dia tak serupa. Apa tu niat hak tu ayat ni. Tu bahagian pertama. Bahagian kedua hisbah. Hisbah ni maknanya mengharapkan pahala. Hak tadi niat, hak ni kena ikhlas. Ikhlas tu, jadi kalau kita tengok sini hisbah tu, setengah ulama kata niat ikhlas, bukan sekadar niat tapi ikhlas. Yang kedua setengah ulama kata mengharapkan pahala. Sebab mengharapkan pahala ni syarat dia kena ikhlas baru boleh ada pengharapan tu. Dan juzuk yang ketiga pula walikulli imri'in manawa, mana setiap orang tu dia akan dapat hasil daripada perbuatan dia tu adalah daripada niat dia. Kalau tidak tak dapat hasil. Itu 3 juzuk. Baik, juzuk pertama dan juzuk 3. Juzuk pertama, juzuk 3, juzuk pertama dan juzuk 3 ni maknanya amal, setiap amal dengan niat, dan bagi setiap orang dia dapat berdasar pada niat dia. Itu makna juzuk pertama dan juzuk kedua, juzuk 3. Hak ni merupakan sebahagian daripada hadis yang sama, iaitu hadis ke-54. Jadi hadis ke-54 ni tadi kan saya sebut di bawah bab ni ada 3 hadis. Hadis 54, 55 dan 56.
Jadi hadis pertama, hadis yang ke-54 ni, dia mengandungi 2 juzuk pertama, 2 juzuk, iaitu juzuk 1 dan juzuk 3 daripada tajuk ni. Hak tu ada dalam hadis pertama. Juzuk kedua pula difaham daripada hadis yang ke-55 yang kita baca tadi. Di bawah bab ini juga. Jadi firman Allah, kul kullun ya'malu ala syakilati. Ha ni pun dalam tajuk juga ni. Kul kullun ya'malu ala syakilati. Maksud dia setiap orang itu dia akan bekerja mengikut niat dia. Kena ingatlah, kul kullun ya'malu ala syakilati ni, ulama tidak sepakat dalam memahami ayat ni. Setengah ulama kata, kalau kita baca dari tafsir, dia ada berpelbagai. Ni cuma Imam Bukhari mari ni atas huraian dia, syakilati makna ala niyati. Tapi ada setengah ulama dia kata kul kullun ya'malu ala syakilati. Seseorang ni dia berjaya dalam kerjaya dia tu mengikut apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Jadi kita nak cari sebab-sebab untuk kita berjaya itu, kadang-kadang 5 nekhija hak terakhir tu baru sesuai dengan kita. Hak tu syakilah dianya. Jadi kita tidak tahu kita ni kerjaya apa sebenarnya menjadi sumber pendapatan kita sampai mati. Setengah orang tu 5 nekhija hak terakhir tu baru orang panggil sukses dengan diri dia, baru dia rasa sesuai. Hak tu lah ulama kata ala syakilati. Jadi kena cari dululah, kena usaha. Akhir sekali jumpalah potensi sebenar hak dia, hak tu. Ada setengah ulama kata gitu. Tapi ramai juga ulama kata begitu. Kita tengok kita dia pun daripada mula-mula hijau ni tak jadi, hijau ni tak jadi dah. Tiba-tiba ayat 3 baru jadi. Subhanallah, sebut tu lah ada seorang tokoh perniagaan lah dia ni. Masa sekolah, dia kata masa duduk sekolah menengah, jual jamu dia, suka nego. Masuk IAA, bak perniagaan, bak pengurusan perniagaan, siapa boleh siji hebat. Bila dia grad tu habis, dia siapa peringkat PhD dia dalam bab perniagaan. Sebab anak tahu ni menggana masuk dalam satu program dia. Dia buka 3 kali buka kedai, mampukah? Tak hidup. Padahal dia ngaji hebat benar tu. Orang kampung sekali buka hidup lalu kedai. Tak erti buta pun. Nah. Dia buka restoran, kali terakhir dia kata, sakit perut, makan dia orang tak mari. Mula-mula buka kedai tu percuma, mari enggak percuma. Nyakit ngati dia tu. Lepas tu kena bayar tak hari. Mampu nego dia. Akhir sekali dia mikir, dia tengok orang kapul nego jadi molek, jual goreng pisang tu, kata tak cakap goreng. Habis macam. Hai lagu mana dia pun tukar. Dia mari fikir tukar, dia pun buka syarikat konsultan perniagaan. Bicara tentang tip-tip untuk berjaya. Boleh pitih banyak tu. Rupanya dia ni bagai teori dia ni. Orang yang ikut tip dia tu berjaya. Orang yang ikut dia punya kaedah-kaedah lah, tip-tip untuk berjaya dalam perniagaan. Orang yang ikuti kursus-kursus dia, ramai yang berjaya. Siapa puji dia, gesalah dengan jumpa jamu, makan peri dia, sebab apa? Kawan dia ikut demo berjaya. Ya kawan ni nego tak ada apa. Dia sebut mana tu. Sebab anak tanya dia, kata Syekh, dia lebih kurang anak agama. Kata demo ni nego ke apa? Oh, malu dia nak ayat. Dia kata malu nak ayat. Dia kata kawan nego tu ada apa dia tu. 3 kali nego mampu kerah dia tu. Akhir sekali kecek bab nego boleh piti. Jadi anak kata ke dia, itulah Syekh nak ayatnya wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah bila nak rezeki tak nanti cerdik lah mana. Tu kita kecek mudah. Orang kampung tak erti baca pun. Nego maju, boleh beli tanah nak tahu. Rezeki ni Tuhan nak bagi. Tu sebenarnya hakikatnya. Orang kata jodoh dia kata. Akhir sekali buka syarikat tu nak ayat ni. Jadi tu anak nak sebutnya, setengah ulama kata ala syakilat itu maksudnya mengikut takdir Allah lah. Orang ni akan berjaya dalam bidang ni. Kadang-kadang nak jumpa bidang hak Allah takdirkan melalui 3, 4, 5 jenis pekerja. Hak akhir baru jumpa dengan sesuai dengan diri dia. Wama mana hak duk ngaji maksud maktab perguruan tu betul bagi mutu. Lagu mana? Lepas tu kaya-kaya. Nak lagu mana? Ada sayang tu ngapa Quran. Ngaji hadis siapa habis Bukhari Muslim. Lepas tu pergi ngaji siapa aja ada. Klik tanah dia. Buka kebun.
Kaya pada kita dia. Dia kata, mana mu ni kerja lagu ni? Dia kata, aku pun tak tahu dia tu. Jadi lagu mana dia kata ni jadi duia, pelbagai jenis duia, sawit lagi dia tanya. Beda pengajian dia ke dia? Mula-mula ngapa Quran. Lepas tu ngaji sampai peringkat Darul Tahari 7 tahun. Lepas tu pergi ke Jordan pula. Lepas tu disebut lepas klik tu mula-mula royak nak buat MA. Tiba-tiba tanya dia. Pakai hari ni kata pelik. Dia kata dia pergi ngajar juga semetar. Tak boleh pergi serabut perut. Tengok anak murid pun pena putih mata nak marah. Tak sesuai jiwa dia. Tanya pokok dia. Tak timbul pasal nak marah pokok dia. Ya. Rata seluruh dia jual. Macam-macam lah dia buatnya. Tapi dalam semua dalam bab pertanian. Berjaya. Setengah ulama kata itu makna. Itu maksud ala syakilati itu. Tapi di sini Imam Bukhari kata ala niyati. Mengikut niat dia. Itu perbezaan lah. Tak apalah tu. Baik. Firman Allah kul kullun ya'malu ala syakilati dikemukakan oleh Imam Bukhari sebagai dalil bagi juzuk pertama tajuk bab. Hak ni bukan juzuk bab tapi dalil kepada bahawa niat tu kena ikhlas. Setiap amalan tu berdasar pada niat. Tu hak bahagian pertama. Sebab tu bagi Imam Bukhari kul kullun ya'malu ala syakilati ala niyati. Mana setiap orang tu dia akan dapat pahala kalau dia buat ala syakilati, yakni ala niyati, berdasar pada niat dia. Itu tafsir Imam Bukhari. Jadi kul kullun ya'malu ala syakil, hak tu dia menafsirkan juzuk pertama daripada bab ini. Gapo dia? Niat. Mana pun mikir juga tadi tapi kena sebut jugalah hak ni. Kita kata berat mengaji lagu ni. Nasi tak makan lagi, pagi cengok perut mengaji bagi-bagi lagu ni. Dah menggunakan mengaji Bukhari lagu ni. Ni puana pun sedih ni baca nota hak Maulana tulis dah. Cuma kalau tak faham agak kena rujuk kitab-kitab lain pula. Tapi kukuk mana pun hadirat, mana biar peningkatan kita. Mungkin kita bahasa berat ni kalau lagu ni. Orang kapur nak faham mana? Tak okeylah kita nak letak kita kelas kapur sampai mati. Ngaji lama kening. Nak mana? Kalau ngaji ni mudah semua orang nak ngaji. Baik. Sabda Nabi SAW, cuba tengok Nabi SAW. Nabi kata nafaqatur rajul ala ahlihi yahtasibuha sadaqatun. Tu. Gapo dia maksud tu? Tadi dah maksud tu. Perbelanjaan seseorang terhadap ahli keluarga dia termasuk isteri dan anak dia dalam keadaan dia yang mengharapkan pahala dia tu kalau mengharapkan pahala mana ikhlas. Harta yang halal dia habiskan harta untuk keluarga dia dengan ikhlas. Hak tu kalau begitu keadaan dia bukan sekadar boleh pahala, tapi pahala tu pahala sedekah boleh. Kalau pahala biasa-biasa ni tu ramah boleh pahala sedekah. Maknanya pahala tu bernilai pahala sedekah. Tapi kena syaratnya kena ihtisab, kena ikhlas niat tu. Jadi hak ni nafaqatul rajul yang disebut oleh Imam Bukhari dalam tajuk ni, hak ni dalil bagi juzuk kedua. Juzuk kedua tu ke dia? Hisbah, yakni ikhlas. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin jihadun wa niyah. Hujung sekali bab ni walakin dan tetapi jihad dan niat. Ia dikemukakan sebagai dalil bagi juzuk ketiga bab. Gapo dia? Likulli imri'in ma nawal. Jadi seseorang yang buat gapo-gapo pun dengan jihad, dengan sungguh-sungguh dan niat yang betul, tak kiralah asalkan perkara tu baik, dia buat bersungguh. Tukar kebun, dia kerja sebagai tukar kebun, dia buat dengan sungguh-sungguh, dia tetap boleh pahala. Besar pahala dia tu. Boleh pahala. Gapo-gapo kalau buat. Tapi niat tu kena betul, sebab tu jihad wa niyah, bukan jihad saja. Jihad di sini makna sungguh-sungguh. Bukan jihad fi sabilillah tu. Hak tu lain pula. Jihad ni mana mujahadah tu. Dan niat. Itu merujuk kepada bahagian ketiga daripada tajuk tu. Tajuk punya bahasa ketemu. Adapun kata Imam Bukhari di dalam tajuk bab tajuk lagi ni.
Imam Bukhari sebut, Imam Bukhari kata fadakhala fihi al-iman wal wudu'u was salatu waz zakatu wal hajj was shaum wal ahkam, maka termasuk dalam niat belaka tu iman, wudu, solat, zakat, haji, puasa, hukum-hukum. Hak ni termasuk dalam niat. Hak ni kira-kiranya iman. Wudu, hak ni orang panggil iman tu asal lah. Lepas tu perbuatan-perbuatan wudu, hak besar-besar ni, semua itu dikira boleh pahala kalau niat. Hak tu dia nak ayat ni. Maka itu adalah bidang-bidang yang dimasuki oleh niat atau ketiga-tiga juzuk tajuk bab. Untuk sah semua yang tersebut itu, iman tu sah, wudu tu sah, salat sah, zakat dan seterusnya, bab hukum hakam mana-mana pun dalam agama ni dikira sah bila ada niat. Jadi untuk dapat pahala, niat tu dia mesti ikhlas. Baru boleh. Hak tu Imam Bukhari nak ayat tu. Nak ayatnya bahawa niat ni kata kunci kepada kebaikan. Kalau tidak, tak dapat kebaikan kita. Walaupun buat pun sah ke tak buat. Hak buat pun tak boleh gapo kalau niat tak betul. Sebab itulah hadirat, rugilah seseorang habis homo buat, tiba-tiba niat tak betul. Tu kerugian terbesar. Ataupun hidup 40 tahun duk buat perkara yang tidak sabit daripada Nabi, tak termasuk dalam kaifiat amalan Nabi, buat. Itulah dalam Quran ada sebut surah gapo tak ingat ada tu kan. Kul hal nunabbiukum bil akhsarina amala. Apa ni? Mana itu? Maukah tak surah? Kul hal nunabbiukum bil akhsarina amala. Alladhi apa ni? Alladhi dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam Quran Allah suruh Nabi sebut pada sahabat, katakanlah wahai Muhammad, cerita pada sahabat, mu nak tahu ke orang yang paling rugi amalan dia? Paling rugi amalan dia apa maksud? Dia buat tapi rugi. Hak tak buat tak kira lah. Hak buat dah tu tapi rugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang ni hak beramal tapi rugi, sia-sia. Rupanya dia sesat dalam beramal. Wahum, dalam keadaan sangka dianya, annahum yuhsinuna sunnah. Dalam sangka dia, dalam keyakinan dia, hak dia buat ni adalah perbuatan yang terbaik, tetapi tersesat. Ulama kata sesat tu mana orang yang buat amalan tak serupa dengan hak Nabi. Orang yang buat amalan tapi kaifiat tak kena dengan cara Nabi. Selawat tak kena dengan cara Nabi ajar, berzikir tak kena cara Nabi ajar. Buat bukan tak buat, tapi sia-sia. Tapi dalam dunia dulu dialah yakin, dialah kagum bahawa dia paling banyak beramal. Tapi amalan dia buat tu piti habis, masa habis, tapi tak kena cara. Itulah orang panggil al-akhsarina a'mala, orang yang paling rugi dalam amalan. Rugi hadiah-hadiah, habis homo, habis harta, tapi saja. Sebenarnya boleh dosa, bukan saja. Baik. Tu gitu. 563 tu 563 tu hadis tu lah. Jadi hadis ni kita bincang minggu depan. Pagi ni kita bincang tajuk ya dulu. Jadi 3 hadis 54, 55, 56 ni kita bincang dalam minggu depan insya-Allah. Kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.